Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan. Apa khabar anda semua? Saudara Zamari LC, saudara Syahal Ibrahim, saudara Syukur Jamil. Begitu juga dengan saudara Mustafa Ilyas. Saudara Zamari LC adalah orang pertama yang muncul, saudara. Saudara Anwar Jubin, apa khabar? Lan Basung dari mana ni? Mungkin Sarawak gamaknya, ya. Terima kasih saudara Zamari LC, saudara Syahrul Azam, selamat malam. Begitu juga dengan saudara Zainul Abidin, Hafiz Wan Basirun, hadir dari Ceras katanya, ya. Saudara Syukur Jamil, Cik Mustafa, Cik Suf, apa khabar? Yakin saya Cik Mustafa ni orang Kelantan lah, selalu kalau cik-cik ni, ya tak? Begitu juga dengan Puan Fatimah Muhammad, Puan Aminah, Kak Minah daripada Terengganu. Apa khabar, Kak? Anwar Jubin, saudara Syahar Mat Saleh, saudara Ibrahim Cik Muda, saudara Muhammad Amin Jack, saudara Kamal Zaman, saudara Muhammad Nazri, saudara Puan Rusini Kuringon. Begitu juga dengan saudara Muhammad Hashim, Muhammad Din. Jangan lupa saudara, like, share dan subscribe. Puan Siti Zubaidah dari Taiping, Puan Siti Zubaidah, Muhammad Hanifah dari Taiping, Cik Gudin, Nur Samba. Ya, begitu juga saudara Azmi Omar dari Mindef, saudara Amran Muhammad. Dan saudara jangan lupa like, share dan subscribe. Di samping itu, subscribe juga di Instagram. Kerana khawatir kalau ada gangguan di Facebook, terus ke Instagram. Ya, apa khabar Puan Emily, Azrul Jali, Aziz Izam, Yoman Waras, Habizial Yahya, Manap Talib, teman kita daripada Instagram. Juga jangan lupa like, share dan subscribe, ya, di Instagram. Puan saudara Sabarudin, Jaka Linglung daripada Penang, saudara Zakaria Ismail, saudara Puan Antun, saudara Zamari Yusof, Rizwan Syari, Haji Ma. Begitu juga dengan saudara Habizil Yahya, saudara Manip Talib, ya. Puan Hamisah Desa dari Shah Alam. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. InsyaAllah akan saya santuni, saudara. Ya, saudara Alan Haji Din dari Kelang, apa khabar? Yakni Paradise daripada Tawau, Abdul Aziz, Azmi Cik Mat dari Alustaq, maksudnya. Saya Azmi Cik Mat ni ditulis dari Utak, dari Alustaq. Apa khabar? Moga orang Alustaq sihat, no? Baik, saudara, saya harus memberi pencerahan terlebih dahulu tentang kedudukan COVID-19. Nak buat macam mana, saya terpaksa melaporkan saban hari sekadar untuk mengingatkan teman-teman agar berhati-hati, sebab saya melihat daripada laporan yang diberikan oleh saudara Jamil Idris bersama dengan saudara Ryu, saya nampak angka-angka yang hadir itu tidak begitu menyenangkan. Hari ini, saudara, hari Jumaat dah masuk hari yang kelima bulan Ogos, iaitu bulan kemerdekaan, dan merupakan hari yang ke-867 dalam bulan kemerdekaan ini. Kita masih belum lagi merdeka daripada serangan COVID-19. Dari laporan saudara Rio di Universiti Melaya, katanya jangkitan ada sedikit penurunan, tetapi angkanya masih ribuan, iaitu 4,413 berbanding dengan kemarin 5,330. Jumlah jangkitan sudah pun menjangkau 4,697,213 orang, saudara. Dan bila saya menghayati satu persatu, saya melihat terdapat 10 negeri ada peningkatan, dan cuma susut di 6 negeri saja. Selangor memang susut, tetapi angkanya masih lagi ribuan, itu 1,129. Begitu juga di wilayah Persekutuan susut, tetapi 1,344. Di Sabah ada peningkatan 281. Perak, meningkat lagi terus 327. Begitu juga di Negeri Sembilan meningkat kepada 263. Di Pulau Pinang turut meningkat tak cerai 230. Di Sarawak juga tiba-tiba nampaknya angka di Sarawak sekian lama di bawah 100, tapi semalam naik kepada 107. Di Melaka ada susut, tetapi jumlahnya 159. Itulah laporan yang ada. Lain-lain negeri, alhamdulillah, masih lagi 6 negeri itu masih lagi di bawah 100. Jadi saudara, musim sejuk begini, berhati-hati, jagalah. Saudara, apa khabar Coca-Cola Moh?
Tak sebut nama dia nanti dia marah. Saudara, Coca-Cola Mo dari Jepun katanya. Orike Diska. Hack. Itu Jepun dah saudara. Dan saya sentiasa mengingatkan teman-teman, jaga penjarakan sosial, jaga kebersihan diri. Sebab saya melihat kedudukan COVID masih lagi tidak menyenangkan. Itulah laporan yang saya dapat. Kerana masuk hari yang keempat. 4 hari saja dah 12,000. Dah 747 virus corona ini menyerang negara kita. Itulah sedikit laporan tentang virus corona. Kita masuk segmen e-commerce. Berniaga saudara, jangan tak berniaga. E-commerce, jangan lupa kalau saudara punya produk, hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. Al-Azhar meneruskan perniagaannya setangi Al-Baqur untuk mewangikan aroma rumah anda. Samping itu ada juga minyak wangi daripada tanah Arab. Banyak teman-teman bertanya dengan saya minyak apa saya pakai. Saya gunakan minyak wangi Amir Al-Khud, iaitu berdasarkan kepada kayu gaharu saudara. Di samping itu Azhar juga memasarkan gula O. Ini untuk kesihatan kerana gula O ini tidak mempunyai kalori. Dan untuk mereka yang banyak runsing kerana kencing manis dan sebagainya, gula O ini bagi saya adalah antara penyelesaiannya. Tak adalah kita nak minum benda tu manis tapi tidak ada kalori. Saudara, andainya anda tidak dapat menghubungi Al-Azhar, jangan lupa Siti Farehah. Boleh juga saudara berhubung Siti Farehah untuk membolehkan saya mewawarkan produk saudara. Tapi dengan Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Cuma produksinya agak lewat kerana sekarang ni nak dapat minyak pun susah, nak dapat bahan pun sukar. Jadi untuk pengantaran mengambil masa 4 atau 5 hari. Hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Bagi kalangan teman-teman yang tinggal di sekitar Lembah Kelang, jika mahu buah-buahan yang diimport, itu seperti buah kiwi, ceri, anggur, limau, apple dan sebagainya, hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. supaya pengantaran buah-buahan itu dapat dilakukan ke rumah anda, harganya murah dan grade-nya grade AAA. Teman-teman yang masih lagi suka melabun, yang terbaik adalah Popiah Sirah Lady Maria. Untuk mendapatkan Popiah Sirah Lady Maria, sila hubungi Saudara Nizam di talian 019-435-1203. 019-435-1203. Cuma Lady Maria Nizam juga memberitahu bahawa produksi Popiah Sirah Lady Maria ini mungkin lewat kerana bahan-bahan minyak dan sebagainya masih lagi sukar diperolehi. Saudara, sebab itu saudara boleh berpesan dan pengantarannya mungkin mengambil masa, tidaklah immediate. Saudara, ingat, Popiah Sirah Lady Maria, rasanya pedas, rangup dan manis. Itu saja saudara e-commerce kita hari ini. Pak, kita masuk segmen naluri kehidupan. Ingat saudara, saya bukan ustaz. Saya juga bukan pakar agama. Tapi apa yang saya lontarkan, saya bicarakan pada anda adalah hasil daripada penghayatan serta bacaan saya, kiriman teman-teman. Ya, saudara Muhammad Tarmizi, saudara Puan Hafsyah Junaidi. Naluri kehidupan ini adalah dari pembacaan saya dan saya rasa sesuai untuk kita perkongsian bersama. Kerana saudara, dalam naluri kehidupan ini kita berbicara soal keikhlasan. Kerana ikhlas merupakan perbuatan yang tinggi martabatnya saudara. Manakala niat pula menjadi kunci kepada ibadat. Bila kita nak berniat, itu bila kita nak buat solat ke, nak buat apa saja, ibadat kita mesti bermula dengan niat. Berniat untuk melakukan sesuatu seikhlas hati. Ini merupakan dua perkara yang berbeza tapi saling berkaitan. Jika berniat melakukan sesuatu tanpa kejujuran, sudah tentu tidak beroleh keikhlasan. Sedangkan ada juga bentuk amalan yang mendapat ganjaran mesti bermula dengan ikhlas. Saudara, tanpa keikhlasan sudah tentu apa yang dilakukan itu hanya sia-sia belaka. Meskipun perbuatan itu baik.
Dan ini ditegaskan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya Allah tidak menerima perbuatan kecuali amal perbuatan yang diniatkan dengan ikhlas demi meraih redha-Nya. Ini adalah riwayat Nasa'i. Jadi orang yang ikhlas melakukan sesuatu kerana Allah tidak akan rugi apa-apa. Malah keikhlasan yang kecil itu akhirnya diganjari pahala, saudara. Manakala melakukan sesuatu kerana riak dan ingin menunjuk-nunjuk, boleh menyebabkan amalan yang besar menjadi semakin kecil dan lenyap begitu saja di sisi Allah, saudara. Selain niat yang ikhlas sebagai jalan untuk mendapatkan ganjaran, kita mestilah mengamalkan sifat amanah, jujur dan sentiasa mematuhi peraturan supaya apa yang dilakukan itu diterima oleh Allah. Kerana itulah ada kalanya kita lihat bagaimana seseorang itu sangat cemerlang dalam perkara yang dilakukan kerana ia berpandukan batasan yang ditentukan. Allah juga memandang tinggi kepada mereka yang ikhlas dan apa jua perkara selagi ia ke arah kebaikan. Meskipun hanya ingin bertemu saudara atau kenalan. Yakinlah saudara, setiap perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasan, tersedia ganjaran yang besar melimpah ruah. Ikhlaslah saudara. Jadi saya selalu memberi pencerahan ini dengan keikhlasan. Tidak lebih daripada itu, saudara. Baik, saudara, kita masuk segmen Mutiara Kata. Kiriman sahabat saya, Cikgu Hibil. Katanya, janganlah kamu mengikuti kehendak hatimu tanpa mengetahui akibatnya. Kerana sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kita pasti akan diminta mempertanggungjawabkan atas setiap tindakan yang dilakukan. Ingat saudara, bila sampai waktunya kita kembali pada Allah, setiap anggota tubuh kita akan berbicara. Tangan berbicara apa yang anda lakukan. Kaki berbicara ke mana anda pergi. Hati juga berbicara apa yang tersemat di hati anda. Mata berbicara apa yang anda lihat. Hidung berbicara apa yang anda hidu. Dan mulut berbicara apa yang anda tuturkan dan apa yang anda masukkan ke dalam tubuh badan anda. Ingat saudara, ini sekadar peringatan pada teman-teman. Saya sentiasa memberi peringatan. Lebih-lebih lagi kepada pimpinan negara supaya jangan berbelanja tanpa had. Kalau negara berbelanja tanpa had, maka negara kita boleh jadi muflis. Ingat itu ya, saudara. Saya mengharapkan agar pimpinan negara berhati-hati dalam mengeluarkan perbelanjaan. Tajuk bicara kita malam ini, saudara, ke mana kita? Ini satu persoalan. Ke mana kita? Namun begitu, sebelum saya memberi pencerahan ke arah mana kita nak pergi, saudara, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Pak Nazil ni, terima kasih Pak Nazil, hari-hari hantarkan pantun pada kita untuk perkongsian kita bersama, saudara. Niatnya juga adalah ikhlas. Bila menegur melalui pantunnya. Kata Pak Nazil, ibu berkalut hendak ke bangi, tersarung gaun berwarna hitam. Orang belot jangan dikagumi, ibarat daun gugur di latam. Pak Nazir menjelaskan, ibarat daun gugur di latam itu dipijak-pijak, diinjak-injak. Tidak ada nilai bagi mereka yang belot dalam perjuangan. Tambah Pak Nazir lagi, makan laksa singgah di Kerian, kemudian ke banding isteri bersama. Unjuk rasa bukan penyelesaian, duduk berunding patut diutama. Jadi kalau kita dengar QPAC kata nak mengadakan unjuk rasanya, anak-anak muda unjuk rasa, semua orang nak tunjuk perasaan dan sebagainya, itu bukan penyelesaian. Yang terbaiknya adalah duduk berunding. Bagaimana kita menyelesaikan satu masalah itu, saudara. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun yang ada teguran, yang juga ada ini peringatan kepada kita semua. Saudara, kita masuk seketika segmen Gedung Ilmu. Ini bagi kita untuk membedah pemikiran tokoh pemikir bangsa Melayu, itu Allahyarham Zabbar, melalui bukunya yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa yang berjudul Perangai Bergantung kepada Diri Sendiri. Menurut Allahyarham Zabbar, apa yang kita lakukan di dunia ini sepanjang kehidupan, kita pastinya sedia menanggung baik buruknya apabila kita berhadapan dengan pencipta yang maha berkuasa. Jangan sekali kita menghitung laba di akhirat. Andai setiap amalan baik itu dilakukan oleh orang lain untuk kita,
atau sekadar menghadapkan sedekah doa orang lain terhadap kita tanpa kita melakukan tugas serta amanah yang terpikul di bawah kita. Selalunya kita mengatakan ada anak yang soleh, mendoakan yang baik. Tapi kalau kita sepanjang hidup kita, kita tangan ini kita lakukan ke arah kemaksiatan, sukar juga saudara. Sebab itu, apa saja tindakan kita, perangai kita bergantung kepada diri kita sendiri. Saudara, kerana Allah SWT berfirman yang membawa maksud, tidakkah dia telah diberi kabar apa yang ada disebarkan dalam kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa dan dalam kitab-kitab Nabi Ibrahim yang telah menyempurnakan tugasnya. Ia disebutkan bahawa sesuatu diri yang memikul beban tidak sesekali akan memikul beban diri orang lain dan bahawa manusia tidak akan mendapat selain dari apa yang mereka usahakan sendiri. Dan bahawa buah ataupun hasilnya, usaha itu segera juga akan dilihat. Kemudian, ia akan diberi balasan kerananya dengan balasan yang sepenuhnya. Demikianlah yang dikatakan sifat bergantung kepada diri sendiri, iaitu bukan terkhas ataupun kepada amalan-amalan dan usaha yang ditunjukkan untuk kejayaan di dunia dan akhirat hanya dilakukan oleh orang lain. Kita hanya sekarang mengharapkan mendapat tempias saja. Ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran tadi adalah terpakai untuk kedua-dua tuntutan tersebut. So, kita sambung lagi malam esok. Apa pula kata Allahyarham Zakbar. Baik saudara, masuk dia, tapi saya perlu memberi peringatan kepada mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan ke dalam channel YouTube dan sebagainya, maka semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tahu ada, saya lihat banyak juga suntingan dilakukan. Saya tak marah, tapi perlu ingat bahawa semua suntingan yang anda lakukan adalah tanggungjawab anda. Begitu juga komen-komen yang anda hantar. Jangan sesekali melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi. Saya perlu memberi peringatan ini, saudara. Kerana saya juga tidak mampu untuk memantau ke semua komen ataupun suntingan dilakukan. Ingat, ini adalah pencerahan politik. Bermatlamatkan untuk memberi informasi kepada warga yang berkesempatan bersama dengan saya. Tiada dikenakan sebarang bayaran dan saya juga tidak dibayar. Ini dilakukan dengan rela hati atas kasih sayang saya bersama warga kita, warga bangsa saya. Saya mengharapkan agar warga kita berinformasi tidak boleh diperkotak-katikkan oleh pemikiran ataupun acuan politik orang lain. Prinsipnya, sebab itu saya katakan, prinsipnya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Tidak bersetuju tidak menjadi masalah kepada saya. Bersetuju, alhamdulillah bagi saya. Kalau saudara mau menyanggah dan sebagainya, boleh hantar kiriman kepada live saya ini ataupun komen-komen kepada saya. InsyaAllah, kalau menggunakan bahasa yang harmonis, saya akan santuni. Sebab saya mengharapkan agar warga kita sentiasa harmonis bicaranya kerana kita adalah warga cinta damai, saudara. Hari ini, saudara, cuaca masih lagi dalam keadaan yang tidak menentu. Siang panas, petang hujan. Kalau hujan, rasanya sejuk sangat-sangat. Perubahan klimat atau perubahan hawa ataupun cuaca sekarang ini sedang melanda satu dunia, iaitu climate changes. Jadi berhati-hati saudara. Kalau bila sejuk itu, kita mudah dijangkiti sesama. Kalau semua itu adalah antara penyakit yang diklasifikasikan dalam kelompok virus corona ataupun COVID-19. Hati-hati saudara. Dan saya agak tertarik hati apabila menatap titah Duli Yang Mulia Sultan Johor. Itu Sultan Ibrahim ibni almarhum Sultan Iskandar. Baginda bertitah agar Kor Gerak Khas, itu pasukan tentera kita hendaklah dikukuhkan melalui perancangan sumber manusia yang lebih tersusun. Mesti dibuat supaya pegawai pelapis berkualiti dapat dihasilkan secara berterusan. Jadi baginda menegaskan, jangan ada pegawai yang berpolitik untuk mendapatkan jawatan ataupun pangkat. Kerana baginda sendiri katanya akan meneliti segala urusan kenaikan pangkat serta penempatan pegawai yang terlibat. Baginda gusar kerana kalau pegawai dalam pasukan tentera, khususnya Kor Gerak Khas, ini komando kita ni,
ada yang berpolitik untuk menaik pangkat, susahlah kita nanti. Jadi kata titah tuanku, baginda berharap selepas ini pihak Panglima Tentera Darat dan Panglima Gerak Khas jangan pandai-pandai buat keputusan kenaikan pangkat tanpa merujuk kepada baginda. Penilaian akan dibuat mengikut merit dan bersandarkan kepada latar belakang prestasi pegawai berkenaan. Kerana baginda tak mahu adanya unsur pilih kasih ataupun mengikut kem-kem tertentu. Baginda tuanku menyedari, mungkin kalau tidak baginda tak tegur. Mungkin ada juga aktiviti ataupun perbuatan bodik-membodik ataupun berpolitik untuk kenaikan pangkat. Jadi saya harap warga dalam kor Gerak Khas menghayati titah tuanku. Ampun tuanku. Saya juga menerima kiriman daripada teman-teman dan juga laporan. Katanya kejatuhan nilai wang, nilai mata wang Indonesia nampaknya lebih baik daripada kejatuhan yang kita alami. Artinya nilai rupiah tidaklah seteruk yang dialami oleh kita. Kerana menurut Menteri Kewangan Indonesia, Sri Mulyani, nilai tukaran rupiah sekarang adalah pada 4.5, ada kejatuhannya itu 4.55% sejak awal tahun hingga 28 Julai. Jadi katanya sebagai contoh, kenyataan itu dipetik melalui CNN Indonesia. Negara kita jatuh pada 6.46% dalam tempoh yang sama, manakala Thailand 9.24% dan India susut pada 6%. Bagaimanapun, menurut Menteri Kewangan, Datuk Tengku Zafrul, di Dewan Rakyat pada 19 Julai lalu, Tabung Kewangan Antarabangsa tidak pernah melaporkan Malaysia berdepan dengan masalah ekonomi yang boleh menyebabkan negara muflis. Katanya hutang negara kepada KDNK berada pada paras 63%, iaitu lebih rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Jepun sebanyak 263%, Singapura 133%. Namun, para penganalisa mengingatkan bahawa Malaysia tidak dapat lari daripada tekanan ataupun terkena tempias risiko kemelesetan global dan Amerika Syarikat yang dijangka berlaku tahun depan. Berhati-hati saudara. Semalam pun saya berbual dengan pakar ekonomi yang bawa Mulia Tengku Razali Hamzah. Beliau menzahirkan kegusarannya berhubung dengan food security ataupun stok simpanan makanan kita. Kerana katanya sebulan dua lagi kedudukan kewangan kita masih lagi dalam keadaan menurun, bukan meningkat, bukan menaik. Untuk mengukuhkan kedudukan kewangan kita, mesti kita ada penghasilan yang banyak. Tapi dalam keadaan global ekonomi krisis ini, tentulah Malaysia juga akan terkesan, terutama menjelang tahun 2023. Oleh itu, kita harus berhati-hati. Kadar inflasi di Malaysia pada 3.4%. Berbanding Thailand 7.7%, Filipina 6.1%, Korea 6.66% dan Indonesia 4.4%. Itu kadar inflasi. Tapi andainya ekonomi terus merudum. Jadi kalau itu terus merudum, tentulah yang merudum itu bukan ekonomi kita, ekonomi dunia. Tentulah negara kita turut akan terkesan. Sekarang ni saudara, saya juga gusar bila menerima kiriman daripada pelayar kita, aktivis wanita UMNO, Pah Merah. Dia mengatakan kiriman saya tengok tu, alamak, saya kata. Iaitu tentang kisah yang tular di media sosial, kisah seorang pelajar tingkatan 3 yang memukul guru disiplin dengan penyapu kerana guru sebut menggunting rambutnya yang panjang. Dan ini menunjukkan satu kekeliruan saudara. Agak berbeza sistem pendidikan hari ini dengan dulu. Hari ini anak-anak kecil, anak-anak pelajar tidak boleh ditegur. Berbeza dengan kami. Zaman kita dahulu kalau cikgu tu kita takut. Malahan waktu ibu dan bapa kita menyerahkan kita untuk belajar di sekolah ataupun belajar Al-Quran sebagainya, disertakan dengan rotan. Ibu bapa akan menyerahkan rotan kepada cikgu. Cikgu, ambillah anak saya ini, ajarlah sebaik mungkin. Kalau rasa nakal, pukullah. Asalkan jangan patah, jangan buta, jangan pekak. Tapi hari ini tak boleh saudara. Jadi akhirnya guru-guru ini mengambil sikap untuk mengajar je lah.
Soal disiplin, soal perangai anak-anak ini tak boleh nak ditegur. Kalau dipukul sikit, ibu bapa akan menyerang ke sekolah. Jadi saya rasa Menteri Pendidikan perlu mengkaji bagaimana kita mau menerapkan disiplin. Seandainya kita mempunyai warga masa depan yang tidak berdisiplin, negara juga akan terjerumus dalam suasana yang tak betul. Saudara Kakak Kuala Moh tak dapat jawatan TPM Zimbabwe, Median, sila tekan butang now. Sabar. Sini tentang pendidikan. Kerana dalam keadaan sekarang ini, saya melihat akhirnya guru-guru mengambil sikap, dia nak mengajar di dalam darjah sajalah. Sampai waktunya dia masuk kelas, dia belajar apa yang ada dalam buku, terima tak terima, berdisiplin tak berdisiplin, kau punya hal. Habis waktu, balik. Kalau ini keadaannya, kita akan mengalami satu suasana yang agak tidak baik untuk pendidikan kepada generasi akan datang. Saya haraplah Menteri Pendidikan memikirkan dan warga di Kementerian Pendidikan memikirkan bagaimanakah caranya. Di samping itu memberi kesedaran kepada ibu bapa. Kalau anak-anak kena pukul, janganlah serang ke sekolah. Tentulah anak itu nakal. Ini macam apa yang berlaku. Rambut panjang. Sedangkan di sekolah tak boleh berambut panjang. Bila digunting rambutnya, dia ambil penyapu, dia balunnya cikgu tu. Ini satu suasana yang tidak baik. Saya itulah keadaannya. Saudara alias Abdul Latif, dia kata itulah salahnya pencampuran. Bagi saya, bukan hanya pencampuran. Budaya asing sudah pun masuk ke sekolah. Zaman kita dulu, budaya kuning ini memang diketepikan. Guru-guru, ustaz-ustaz, lebih-lebih lagi guru disiplin. Saya sendiri pun dulu kecil-kecil tu kena juga, bukan tak kena. Sebab pakaian sekolah yang tak baik, ada kotor sikit, kenalah. Sekurang-kurangnya 1 das, 2 das lah. Tapi tidaklah menyusahkan ataupun menyakitkan ataupun mencederakan. Waktu saya dulu kalau kena rotan di sekolah, tak berani saya balik rumah beritahu mak saya. Kerana Allahyarhamah ibu saya, kalau saya kena rotan kat sekolah, mengadu kat mak tadi cikgu rotan, kalau 1 rotan di sekolah, 3 rotan kita kena. Ibu saya tetap menerapkan nilai disiplin. Tak berani. Dulu kalau balik rumah, kalau kena rotan kat sekolah, takut supaya mak kita tahu. Malah kalau dia tahu saja kita kena rotan, pun kena. Usahakan nak mengadu. Jadi saya haraplah ibu-ibu, ini saudara Pak Cu, tukar saja kasut putih ke kasut hitam. Inilah kesannya saudara. Inilah kesannya apabila dasar pendidikan kita dah berceramuk. Ini keadaannya. Habis bab sekolah, ini timbul pula. Ini kita mengharapkan agar Suruhanjaya Pencegah Rasuah segeralah melakukan siasatan berhubung dengan isu kapal tempur TLDM. Isu ini dah lama dimainkan dan apabila nak datangnya musim pilihan raya, pastilah benda ini akan menjadi isu besar untuk mempengaruhi pemikiran. Kononnya Menteri-Menteri UMNO ni melakukan apa ini yang dianggap sebagai menyamun duit rakyat. Katanya sebenarnya itu tak berlaku. Sebab itu Ketua Pergerakan Pemuda UMNO, Dato' Ashraf Wajidi, beliau menggesa supaya Suruhanjaya Pencegah Rasuah segera menyelesaikan siasatan bersandarkan kepada laporan jawatan kuasa kira-kira wang negara mengenai kepincangan projek berhubung dengan pembinaan 6 kapal tempur pesisir bagi kegunaan Tentera Laut Diraja Malaysia yang dianugerahkan kepada syarikat milik kerajaan, iaitu Bousted Naval Shipyard. Dia syarikat itu bukan syarikat orang biasa saudara. Ini syarikat yang dimiliki oleh Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Kalau ini juga ada berlaku kepincangan, perlu disiasat. Kerana difahamkan bahawa laporan SPRM telah pun dibuat sejak tahun lalu. Tapi hingga hari ini belum ada maklumat mengenai hasil siasatan ataupun tindakan di peringkat peguam negara. Jadi Pergerakan Pemuda UMNO menuntut andainya wujud sebarang salah laku penyelewengan maupun adanya unsur-unsur rasuah, maka pihak Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia harus segera mengambil tindakan tegas dan pantas membawa mereka ke muka pengadilan. Selagi tiada pendakwaan maupun tiada tindakan tegas melalui undang-undang, maka sebarang bentuk salah laku, selagi itulah pelbagai polemik bakal timbul seolah-olah kepincangan itu dibiarkan berlaku begitu saja. Syabas pemuda.
Bagi kita tak ada masalah. Memang Kementerian Pertahanan berada di bawah pentadbiran UMNO satu ketika dahulu. Tapi jangan lupa, waktu yang sama juga, ia di bawah pentadbiran Pakatan Harapan. Dan saya yakin, tentu masa zaman saya dulu ada juga syarikat yang saya asosiasi. Saya bersama dengan sebuah syarikat juga turut menerima kontrak untuk membina kapal, iaitu kapal offshore patrol vessel, kapal peronda pesisir pantai. Tapi tak tahulah, zaman itu zaman atuk lah saya. Ini juga perlu sama ada kapal itu siap ke tak siap, kerana kontraknya berbilion. Begitu juga kontrak-kontrak selanjutnya seperti kapal tempur pesisir ni juga nilainya sampai mencecah pada 6-7 bilion. Kita mengharapkan agar setiap kontrak yang dianugerah oleh kerajaan pada setiap syarikat perlu dilaksanakan mengikut terma-terma yang telah pun ditandatangani. Kita tak mahu melihat negara kita ini seolah-olah satu negara yang pincang dengan korupsi. Sudahlah. Cukuplah kita letakkan noktah. Jangan ada lagi percaturan yang tidak baik. Kerana ini gambarannya apabila kita membina kapal ini, tentulah kita juga melakukan asosiasi kita dengan negara luar. Pembina kapal daripada Jerman, daripada Denmark, daripada Perancis, malahan daripada Itali. Kalau ada salah laku, perlulah disiasat. Jadi keadaannya sekarang ini saya nampak bila hadirnya musim dekat-dekat dengan pilihan raya, ini akan dimainkan oleh pembangkang ataupun mereka yang tidak bersama dengan UMNO Barisan Nasional, dan mereka akan menuduh macam-macam lah. Sebab itu perlulah Suruhanjaya Pencegah Rasuah mengemukakan kenyataan yang telus. Saudara, kalau tidak nanti susah jugalah. Sebab rakyat kita mudah sangat dalam keadaan sekarang ini termakan racun-racun fitnah dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Saudara, malahan saya melihat kenyataan media daripada Setiausaha Agung pun semalam pun cuba nak diputar belitkan macam-macam lah. Kerana semalam sebagaimana yang saya nyatakan bahawa Majlis Tinggi UMNO telah pun bersidang. Saudara, hadir sama adalah Yang Amat Perdana Menteri. Jangan pula kata Perdana Menteri tak hadir. Hadir. Bukan tak ada. Semua top 5 ada. Presiden dipengusikan oleh Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi. Timbalan Presiden, Tok Mat Hassan. 3 naib Presiden. Yang Amat Perdana Menteri, Yang Berhormat Datuk Mahathir Khalid dan Yang Berhormat Datuk Seri Khalid Nordin, serta ahli Majlis Tinggi yang lain. Memanglah semua mengharapkan satu kenyataan dibuat kerana kehadiran Yang Amat Perdana Menteri. Ramai media menanti. Tapi sebenarnya semalam diputuskan, saudara, bahawa mesyuarat Majlis Tinggi UMNO telah pun menetapkan tarikh persidangan cawangan mesyuarat perwakilan bahagian dan Perhimpunan Agung. Persidangan UMNO cawangan akan bermula daripada 15 Ogos ini hinggalah September 2022. Mesyuarat perwakilan wanita UMNO Pemuda dan Puteri bahagian pada 7, 8 dan 9 Oktober. Sementara mesyuarat perwakilan UMNO bahagian pada 14, 15 dan 16 Oktober. 3 hari, saudara. Dan Perhimpunan Agung UMNO pada 23 hingga 26 November. Hujung tahun ini. Tidak ada pemilihan ditetapkan kerana kita telah pun mendapat persetujuan daripada ROS ataupun pendaftar pertubuhan. Tiada pemilihan untuk tahun ini. Pemilihan hanya akan dilakukan dalam tempoh 6 bulan selepas pilihan raya umum diadakan. Memang saya tahu ada teman-teman mengatakan bahawa apakah tidak langsung dibincang soal pilihan raya. Saya berkeyakinan Yang Berhormat Perdana Menteri ada di situ. Tentulah turut dibincangkan. Tetapi bukanlah itu sebagai agenda yang penting, kerana yang paling penting sekali agenda parti. Sebab semalam mesyuarat Majlis Tinggi UMNO. Bagaimanapun saya mendapat kiriman ataupun mendapat perkabaran. Katanya saudara, ini bukan yang sahih. Semalam itulah keputusan Majlis Tinggi. Yang ini bukan daripada Majlis Tinggi, saudara. Tapi sumber-sumber beritahu pada saya besar kemungkinan Parlimen dibubarkan seusai sidang Dewan Negara. Kita pada hari Khamis semalam berakhirnya sidang Dewan Rakyat. Segala keputusan, segala ketetapan, pindaan perlembagaan, pindaan undang-undang dan sebagainya telah pun diputuskan dan dibawa ke Dewan Negara. Maka Dewan Negara akan
sama ada meluluskan ataupun menolak. Ini kita ni ada dua parlimen, tapi ada dua, satu Dewan Rakyat, satu Dewan Negara. Dewan Negara ini adalah untuk mengendorse ataupun memperakui setiap keputusan yang dibuat di Dewan Rakyat. Usai Dewan Negara, maka akan disembahkan ke bawah duli yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong untuk meluluskan sepenuhnya. Tanpa kelulusan daripada duli yang Maha Mulia Pertuan Agong, setiap pindaan perlembagaan ataupun pindaan akta-akta yang diluluskan belum pasti boleh diluluskan. Walaupun ada klosa-klosa dalam perlembagaan yang diubah. Era Dr. Mahathir dulu, dalam tempoh 45 hari, kalau tak ditandatangani oleh ke bawah duli yang Maha Mulia Pertuan Agong ataupun Raja-Raja Melayu, maka ia akan terus menjadi undang-undang. Bagaimanapun, kita UMNO ni sentiasa memelihara hubungan. Kita sentiasa akur atas kepentingan istana. Jadi usai saja sidang Dewan Negara, kabarnya minggu depan. Minggu ni lah, mana hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, 4 hari lagi. Kemudian akan disembahkan segala keputusan itu pada Agong. Besar kemungkinan parlimen akan dibubarkan. Ada orang bertanya dengan saya, bagaimana dengan ketetapan Majlis Tinggi? Ya, berjalanlah juga. Kalau tak ada pilihan raya, majlis persidangan sawangan diadakan, apa ada masalahnya? Kalau ada pilihan raya, maka ini tepat ketepatannya adalah daripada 5 Ogos hingga 18 September. Sebulan lebih. Sebab itu saya katakan bahawa besar kemungkinan, kalau ikut saya lah, dia dah waktunya, besar kemungkinan pilihan raya diadakan pada bulan September, awal September. Saudara Aduka Bonaka, berani kerana benar, mahkamah tempat untuk menuntut keadilan. Itu fakta, benar. Coca-Cola Moh, Mak Labu Sakau. Saya tak berminat. Minta maaf Coca-Cola Moh. Saya tak berminat untuk menuduh. Setiap tuduhan yang dilontarkan, kita ada mahkamah. Biarlah mahkamah menentukan. Siapalah kita? Kita ni walaupun ada belajar undang-undang, tapi saudara, undang-undang itu yang kita belajar sikit sangat. Mereka pengamal undang-undang. Kita dengar, tunggulah keputusan. Sebab itu saya tak bersetuju kalau kita terus menjatuhkan hukuman. Ada saja sebutan mengatakan orang yang terlibat, terus kita jatuhkan hukuman. Tak elok begitu saudara. Dan kembali berbalik kepada tentang pilihan raya. Sebab ramai nak tahu. Pilihan raya umum. Pembubaran parlimen. Dapatan saya besar kemungkinan akan dilakukan hujung bulan Ogos. Kabarnya. Kerana ada yang kawan bagi hantar saya terus siap dengan tarikhnya. Iaitu katanya 1 September ni parlimen bubar. 25 September hari pencalonan. Penamaan calon. 8 Oktober hari mengundi. Kerana itu sekarang ni semua anggota polis cuti mereka dibekukan. Saya kata hebat ni, saya kata. Saya melihat benda itu, saya kata hebat informasi ni. Tapi jangan percaya saya, itu hanya sekadar gosip politik ataupun kabar angin. Jangan percaya. Dengar boleh, percaya jangan, saudara. Sebab tarikh-tarikh begitu, kata, boleh hebat ni, saya kata. Kalau parlimen dibubarkan pada September, kemudian 25 bulan mengundi, penamaan calon, kemudian 8 hari bulan, hari mengundi, pembentukan kerajaan hari mana pula? Itu keadaannya. Dan bila kita bercakap soal pilihan raya ini, saya ingin menyantuni apa yang saya nyatakan semalam. Apabila MIC yang menuntut 9 kerusi parlimen, saya selalu katakan, yang penting sekarang ni kita nak menang. UMNO Barisan Nasional nak menang. Kita tak mahu menurunkan calon yang kalah. Dan MIC bagi saya lah, lebih baik berpijak di bumi nyata. Adalah lebih baik kalau mereka mana kawasan yang dah kalah dan semua tu, tunggu dulu. Paling-paling tidak boleh dilantik juga. Nak adakan jumlah warga masyarakat India dalam kerajaan, tak ada masalah. Itu boleh lantik sebagai senator, boleh jadi menteri, boleh jadi timbalan menteri. Bukan tak ada, boleh. Tetapi jangan hanya bergayut pada UMNO Barisan Nasional untuk kita menggerakkan. Sebab sentimen warga akar umbi begitu tebal, saudara. Sebab saya lihat sendiri, okeylah macam Tapah itu hari, kawasan parlimen Tapah, Datuk Saravana dia menang. Tetapi kemenangan dia itu agak mengerikan.
Kerana kalau nak dicampurkan, dia cuma dapat 15,472. Saudara. Tapi calon daripada Parti PAS ada 4,600. Parti Keadilan ada 15,000 juga. Jadi keadaannya bukanlah tinggi sangat bezanya. Tapi bagaimanapun kerana dia menang, bolehlah diturunkan semula. Tetapi bagi di Sungai Siput, saudara. Sungai Siput, calon Keadilan India juga, dia dapat 20,817. Calon daripada Barisan Nasional 15,000. Daripada MIC, PAS ada 5,000. Sedangkan saya yakin kawasan itu mungkin mereka tak nak mengundi kerana mereka dah jemu lah. Tak habis-habis asyik MIC saja. Bagaimanapun terpulanglah pada Presiden. Kalau beliau yakin kali ini calon MIC, selalunya di sinilah letaknya tempat Presiden MIC. Mungkin saudara. Kemudian di Hulu Selangor. Begitu juga di Hulu Selangor, saudara. Penduduk, pengundi, majoriti, warga bangsa Melayu tinggi. Memang jumlah undian warga India tu agak besar. Tapi bukan majoriti, saudara. Agak besar. Berbanding dengan kaum yang lain juga. Tetapi warga bangsa pengundi Melayu tinggi. Jadi kalau kita lihat keputusan yang lepas, kita cuma dapat 27,000. 27,352. PAS dapat 19,000. Kalau dicampur tu situ adalah 43. Pada 44,000. Sedangkan calon Keadilan juga daripada India, Keadilan dia dapat daripada MCA, daripada Keadilan. Saya rasa pengundi calon bukan Melayu, dia dapat 40,000. Tak banyak mana. Tapi seandainya diturunkan daripada UMNO, saya yakinlah di Hulu Selangor ni boleh menang. Yang penting sekarang ni kita nak kemenangan. Kita tak mau ke laut. Ini masalahnya. Di kapal, memang susah lah. Tetapi kalau kita lihat di situ juga ramai kubu PAS. Warga PAS ada 31,000 situ, saudara. UMNO Barisan Nasional dapat 26,000. Dan Keadilan itu hari saudara Abdullah Sani dapat 47,000. Kalau dikirakan pengundian ini, sebab ini bila diturunkan calon daripada MIC, akhirnya dia orang kata, buat apa ni? Ini datangnya political racist. Ini tak boleh dinafikan. Pengundi-pengundi orang Melayu kata, kita ni asyik-asyik datang daripada MIC. Itu keadaan, saudara. Jadi saya harap pemimpin MIC berlapang dada. Begitu juga di Segamat. Segamat itu hari, Keadilan, calon daripada Parti Keadilan dapat 24,000. Barisan Nasional dapat 18,584. Sedangkan pengundi majoriti di situ adalah warga bangsa Melayu. Sebab itu saya yakin pimpinan di Segamat, khususnya daripada UMNO, mereka akan menjelaskan. Takkanlah nak bagi juga daripada MIC. Ini sebab saya katakan MIC harus berlapang dada. Mana kawasan yang dulu dah kalah bukan sikit, kalah teruk. Saya ini 6,000 dia punya majoriti. Sebab dia lari kepada parti pembangkang kerana mereka kecewa. Saya harapkan agar pimpinan tertinggi di pejabat UMNO memikirkan soal ini. Berbincanglah dengan dalam Barisan Nasional, memang atas semangat kita, tetapi takkanlah selama-lamanya kita asyik memikul. Sebab saya katakan macam pikul biawak hidup. Kita nak menang. Dalam keadaan ini bukan soal rasis, saudara. Tetapi ini gambaran yang perlu dilihat, saudara. Tapi kalau macam, begitu juga macam di Camora Highland, bila kita turunkan calon daripada UMNO, besar menangnya. Macam di Port Dickson, beratlah, saudara. Kau nak bertanding lah kat Port Dickson, tak ada masalah. Di Kota Raja, Mat Sabu dapat 90,000. Calon MIC dapat 17,000. Fikirlah. Tapi kritikalnya macam di Sungai Buloh. Calon daripada Keadilan, Siva Rasa, dia cuma dapat lebih kurang 43,000. Tetapi waktu itu kita menurunkan Prakash Rao daripada MIC. Akhirnya penduduk kata, daripada bagi kat tu baik bagi pada Keadilan. Itu gambarannya. Saya haraplah agar pimpinan MIC janganlah meletakkan syarat mesti dapat begini. Sebab anda pun bukan ramai pengundi. Dan kita akan santuni. Yang paling penting kita nak menang. Kalau kalah ke laut, apa artinya, saudara? Ini keadaannya. Sebab saya dah nampak bahawa pilihan raya is really around the corner. Apabila saya tengok dalam media sosial penuh hari ini, menggambarkan bahawa Perikatan Nasional katanya sedang menimbangkan
untuk menarik sokongan terhadap Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri kerana bagaimana yang dilaporkan macam akhbar The Star. Dia mendakwa disebabkan oleh Datuk Ismail Sabri tidak menunaikan apa yang dikatakan sebagai perjanjian untuk melantik ahli parlimen bersatu sebagai timbalan Perdana Menteri. Dia nak tarik-tarik lah, apa dia masalahnya? Sebab itu semalam Datuk Syakar dah menyatakan, kalau mereka nak sangat jawatan, tuntut yang bukan-bukan, terus kita buat pilihan raya, tak ada masalah. Nak tarik-tarik lah. Kerana semalam, memanglah beliau yang amat Perdana Menteri dijadualkan bertemu dengan delegasi daripada Perikatan Nasional. Delegasi itu terdiri daripada Susah Agung Hamzah Zainuddin, Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu Azmin Ali, Susah Agung PAS Taqiyuddin Hassan dan Naib Presiden PAS Yang Amat Berhormat Ahmad Samsuri Mokhtar. Tapi kerana semalam ada mesyuarat biru politik waktu petang diikuti dengan Majlis Tinggi UMNO. Mestilah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mendahului kepentingan parti. Kalau itu jadi alasan, kerana kecewalah, mereka tak tahu bahawa kita lebih teruk kecewa lagi kita pada mereka. Nak tariklah sokongan, tak ada masalah. Kita pun sekarang ni, sebab itu saya katakan pada Yang Amat Perdana Menteri, sudahlah melayan kata-kata ni. Sebab kebanyakan ahli ataupun ahli parlimen yang ada dalam parti PBM terdiri daripada kata-kata yang melompat. Jadi mereka juga sikapnya begitu. Dalam keadaan sekarang nak tunjuk hero. Kalau tak bagi juga, tak nak penuhi juga apa yang dipersetujui. Perjanjian itu hanya melibatkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan Perikatan Nasional. Bukan antara parti. Jadi kalau rasa nak tariklah. Memang pun kita menanti. Berapa kali kita sebut daripada zaman baru tu pilihan raya di Melaka lagi. Apabila Datuk Tan Sri Muhyiddin katakan, nanti kita tekan butang, maka pilihan raya bubarlah parlimen. Kita kata silakan. Orang Kelantan kata silakan. Tak ada masalah. Demo rasa demo kuat. Tekan butang. Kata orang Kelantan. Kalau kata orang Perak, kau mau tekanlah berbenar. Kalau kau mau hebat benar, tekanlah sekarang, kami nunggu. Malahan saya nak bagi tahu juga pada Yang Amat Perdana Menteri, sebaiknya segerakanlah pilihan raya. Sebab ahli-ahli peringkat akar umbi dah semakin lenjan. Kerana kita dah bergerak. Kita dalam keadaan bersedia. We are ready. Ever ready. Bukan ever ready bateri, saudara. We are ever ready. Bersedia. Tak ada masalah. Pergerakan pemudanya, putrinya, wanitanya, ahli-ahli akar umbi sudah pun bersedia. Walaupun Majlis Tinggi memutuskan nak diadakan mesyuarat, kita boleh tangguh, tak ada masalah. Kerana ini bukan ada kepentingan pun nak adakan mesyuarat. Bukan ada pemilihan. 1 jam, 2 jam, selesai. Ucapan ketua cawangan, ucapan wakil dari berbahagian, kalau ada usul-usul, kalau ada ucapan penangguhan. Itu saja. Nak dibincangkan peringkat cawangan. Jalankan pilihan raya. Itu lebih penting. Dan kita juga boleh ambil kesempatan, gunakan waktu persidangan cawangan ini sebagai musim untuk kita berkempen. Sebab ahli UMNO akan hadir semua. Surah Iwan, yolah, silakan tekan butang. Iyalah. Ekau rasa ekau kuat. Ekau rasa ekau kuat. Tekanlah butang mana ekau nak tekan. Saya tak ambil kisah. Memang saya dah tunggu lama dah. Mari. Kalau orang Johor kata, tekanlah, Orang Johor kata, bila nak tekan, Tan Sri? Tekanlah, Kita tak ada masalah. Orang Melaka, siap dengan dia punya maki hamun lah. Macam sahabat saya, ini Johari Harum. Dia siap dengan maki hamunnya. Dan saya melihat sekarang ni, saudara. Saya melihat daripada catatan daripada sahabat kita, Saudara Zainal. Beliau adalah merupakan mantan anggota keselamatan. Dan hari ini sebagai ahli biasa dan juga ahli UMNO. Dia kata sekarang ni keadaan parti, contoh dia kata parti keadilan, dia risau kerana nampaknya macam bernyawa semula. Ini semua ekoran kerana lambatnya kita membubarkan parlimen. Ini yang saya katakan, saya bersetuju dengan pandangan Saudara Zainal. Jadi saya haraplah agar ini Saudara Zainal, dia kata Pak Mae tak nak bubar ke parlimen. Dengan alasan BM nak siap siaga terlebih dahulu. BM dah lama ready. Takkanlah Pak Mae tak faham-faham. Itu kata Saudara Zainal. Memang saya katakan bahawa ahli peringkat akar umbi sudah bersedia.
Kita bersedia untuk menghadapi Pilihan Raya. Dan kita yakin, insya-Allah kita dapat kemenangan. Saudara, tapi macam saya kata tadi lah, mana kawasan-kawasan, bukan resis, saudara. Mereka bermain politik resis. Kawasan-kawasan yang majoriti, macam di Segamat, macam beberapa kawasan lain, macam Sungai Siput, pulangkan kepada UMNO. InsyaAllah kita boleh menang. Dan banyak lagi kawasan-kawasan yang lain. Dulu pun kita turunkan 9 calon daripada MIC, 1 je yang menang. 19 rasanya calon daripada MCA. InsyaAllah besok saya akan cari balik. 1 je yang menang. Ya raya huyup ke laut. Apalah artinya nak berebut sangat jadi calon, sedangkan resultnya kita ke laut. Kalau kita rasa, sebab tu saya katakan, macam MCA, mesti berusaha menumpukan di kawasan majoriti bukan Melayu. Barulah ada, dikatakan, perkongsian kuasa. Kalau betul-betul anda mempunyai pengaruh di kalangan warga bukan Melayu, pergilah ke Bukit Bintang, ke Kepong, ke Seputih, kawasan ini, bertanding. Usahakan untuk kemenangan. Cuma saya agak terkesan dengan pandangan Datuk Asnor dari Melaka. Dia hantar kiriman, dia kata dalam 2, ini belum buat kajian, dalam 2 pilihan raya negeri, Melaka dan Johor, jelas menunjukkan sokongan kepada PAS yang dulunya sekitar 20% dari jumlah Melayu yang keluar mengundi telah meningkat kepada 35%. Itu dapatan beliau. Kita kena santuni juga. Jadi dengan itu sokongan, ini kerana mereka bergabung dengan PBM, iaitu Perikatan Nasional. Jadi hati-hati. Jangan seronok sendiri, jangan menang sorak kampung Tenggadai. Jadi sebab itu, kata Datuk Asnor, jika tidak diambil peduli oleh pimpinan dan warga UMNO, maka sekali lagi kita hilang kuasa. Majoriti kawasan parlimen di Malaysia ini mempunyai majoriti pengundi Melayu dalam 70%. Seandainya dengan sokongan Melayu 10% bersama pengundi bukan Melayu yang bersatu hati menyokong Pakatan Harapan, kemungkinan besar Pakatan Harapan ini akan dimenangi oleh PH. Itu kekhawatiran Datuk Asnor. Perlu dihayati. Ini teguran warga pemain politik. Jadi kita kena kaji betul-betul. Jadi dalam keadaan sekarang ini, kita mengharapkan, kita harus berfikir sedalamnya, apa untungnya. Ini kepada para pengundi. Apa untungnya anda nak mengundi Perikatan Nasional? Kerana sebagaimana saya katakan, Perikatan Nasional ke laut. Apa untungnya? Jadi akhirnya undi itu dibuang begitu saja. Bagi kita bersama-sama santuni UMNO Barisan Nasional supaya kawasan-kawasan yang majoriti Melayu itu tetap kekal kepada UMNO Barisan Nasional. Itu saja harapannya. Saudara, dan saya rasalah saya dapat laporan, saudara, bukan tak ada laporan. Hari ini hari Jumaat. Sepatutnya saya bersembayang sama ada di PWTC ataupun bersama dengan Yang Berhormat Tengku Razali. Tapi hari ini saya tak apa-apa pergi sihat. Saya duduk di rumah, saya sembayanglah di Kota Damansara, saudara. Saya sembayang di masjid yang berhampiran, tapi laporan saya dapat hari ini tingkat 38 penuh. Dah ramai apabila dengar katanya PN tarik sokongan. Kalau nak naik tingkat 38 sekarang ni macam nak ambil nombor. Beratur ramainya rakan-rakan yang dulu tingkat 38 sunyi sepi. Sekarang ni makcik buat air tu pun sibuk lah. Tak berhenti, ramainya datang. Kehadiran mereka, tentulah saudara, macam mana kata sahabat saya, Saudara Zamir Ibrahim. Hari ini, kena cek tengok tangan Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi. Mungkin dah tembuk dah. Semua duk cium, cup-cap. Kenapa? Kerana mengharapkan memperoleh watikah sebagai calon. Dulu pun, masa awal dulu, bila Datuk Seri Zahid hadir ke mahkamah, beliau cuma diingi-ingi oleh teman-teman, 4-5 orang aja. Tapi hari ini saudara terpaksa dikawal punya ramai. Kenapa? Kerana mereka mengharapkan untuk mendapatkan watikah. Di sinilah saya mengatakan, jangan kita berlumba-lumba nak jadi calon. Kalau rasa kita boleh menang, kalau rasa benar-benar kita mempunyai kekuatan, tentulah bahagian akan memberi laporan. Dan pimpinan di bahagian mestilah berlapang dada. Jangan sama sekali kita meletakkan kepentingan diri kita. Anak muda, muka-muka baru, berilah kesempatan mereka pula. Dulu anda dah bertanding. Warga UMNO menyokong anda. Dan sekarang ni, kita bagi lapisan baru pula. Ini keadaannya tak payahlah. Naik 38, berderit, minta mengharapkan. Saudara Razali Samad, tekan.
Sebab saya tunggu katanya. Secara last story dia kata berat 66 kerana PN tak ada masalah pada kita. InsyaAllah. Cuma hari ini saya terima satu di samping ini sebab saya nak mengulas tentang banyak tulisan yang berhubung dengan Dr. Mahathir yang menubuhkan gagasan tanah air. Cuma saya terkejut hari ini sebab saya dapat kiriman dalam media sosial. Saya tengok ada seorang gadis. Gadis ni Melayu, beragama Islam. Jadi tengok video, rupanya kata gadis itu dia nak memperjuangkan supaya anjing-anjing itu dapat mendapat perlindungan rumah-rumah. Selak punya selak, siasat punya siasat, rupanya cucu Tok Det. Cucu Tok Det. Bukan Datuk ini Mahathir Khalid. Cucu Dr. Mahathir. Rupanya dia nak memperjuangkan supaya anjing-anjing dapat rumah, bukannya rakyat. Sedangkan Dr. Mahathir mengatakan dia nak berperjuang kehadiran parti ataupun gagasan kumpulan tanah airnya adalah untuk Melayu Islam. Saya tengok begitu saya geleng kepala. Ini ada dalam media sosial. Saudara, saya hairanlah benda-benda begitu. Sebab sekarang ni gerakan Dr. Mahathir ni saya mendapat laporan daripada penganalisa politik. Mereka menyatakan bahawa gerakan tanah air yang dipimpin oleh Dr. Mahathir dan lancarkan semalam hanya sekadar cantik di atas kertas, tetapi sukar untuk memberi impak kepada politik tanah air kerana ia dianggotai oleh kumpulan picisan. Sebab itu jangan rugikan undi anda nanti. Kerana kata penganalisa politik sebut, ia hanyalah dianggotai oleh kumpulan picisan. Menurut Dr. Azmi Hassan daripada Akademi Nusantara, Parti Perikatan India Muslim, Pejuang, Parti Bumi Putera Perkasa Malaysia, itu Putra, dan Parti Barisan Jemaah Islam. Inilah yang membentuk gerakan yang dilihat tidak mempunyai pengaruh dalam menarik undi simpati orang Melayu, berserta dengan NGO ataupun pertubuhan bukan kerajaan. Dari segi atas kertas memang cantik, tapi apabila ia dianggotai oleh pejuang, berjasa, putera, iman, maka ia dilihat tidak lebih hanya untuk mendapatkan manfaat politik dengan menggunakan perpecahan Melayu Islam sebagai batu loncatan. Kemungkinan gagasan ini tidak memberi kesan atau memberi impak besar kepada senario politik tempatan. Dia tak payah nak cakap lah, dia kata. Sebagaimana yang dilaporkan oleh Free Malaysia Today, FMT. Dr. Azmi tidak menolak usaha pengurusi pejuang itu cuba menjatuhkan parti Melayu Islam lain, khususnya UMNO, hanya akan memecahkan lagi undi kaum Melayu dan memberi manfaat kepada Pakatan Harapan. Itu pandangan penganalisa. Ini profesor yang ada kat universiti. Mereka sekarang ni sudah pun mengeluar banyak pandangan. Kemudian ada lagi pandangan. Sementara itu Dr. Nur Nirwandi daripada Universiti Teknologi Mara. Dia kata Dr. Mahathir sedar bahawa landscape politik semasa didominasikan oleh politik warga Melayu Islam. Oleh itu, dengan menubuhkan sebuah gagasan baru berteraskan elemen itu, Dr. Mahathir percaya ia mampu untuk menumbangkan seterusnya itu UMNO. Matlamat lain tak ada. Memang kita dengar sendiri. Dr. Mahathir sendiri mengatakan matlamatnya adalah untuk merobohkan penguasaan UMNO. Bukan orang lain. Saya pun tak faham. Jadi katanya untuk menyaingi kekuatan UMNO, Dr. Mahathir mungkin beranggapan gagasan baru itu mempunyai peluang untuk mengaut undi Melayu atas pagar ataupun bukan penyokong UMNO. Jadi akhirnya undi itu pergilah kepada Pakatan Harapan. Sebab itu menurut naib Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, dia kata dia tak terkejut dengan keputusan Dr. Mahathir menubuhkan gerakan Melayu Islam. Tapi dia haraplah agar warga masyarakat tidak terpengaruh dengan taktik sedemikian. Ini strategi itu digunakan bukan perkara baru, malah apabila pilihan raya datang, maka ia lakukan. Semua orang bebas, kata Datuk Seri Khalid Nordin, menubuhkan parti politik. Tapi ini bukan perkara baru yang dibuat. Apabila nak menjelang pilihan raya, maka akan ada usaha dan pendekatan dibuat untuk mengambil hati serta mempengaruhi rakyat dan masyarakat. Jadi katanya ini bukan satu perkara yang memeranjatkan, kata Datuk Seri kata Datuk Khalid Nordin. Ya, takkanlah selama ini tak ada perjuangan untuk orang Melayu. Apakah UMNO selama ini tak memperjuangkan tentang Melayu Islam?
Tapi bagaimanapun dia kata tak apalah. Dia nak tubuhlah. Sebab saya melihat bahawa ada juga komen daripada beberapa orang, iaitu Ahmad Fauzi Abdul Hamid dari Universiti Sains Malaysia. Dia mengatakan bahawa hayat gerakan tanah air ini hanya selama Dr. Mahathir bermain. Itu katanya, selagi adalah hayat Dr. Mahathir, dia bolehlah bergerak sana sini tu, mungkin adalah. Katanya, adalah hayat gerakan tanah air yang dianggotai oleh 4 parti. Tapi kalau dia dah letih, dia berhenti, tak ada apa. Bagaimana yang saya katakan, bahawa parti PBM, Parti Perhubungan Bersatu, kekuatan mereka hanya bergantung apabila Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Kalau dah habis jawatan tu, tak ada siapa pun nak pangkah pun nak pandang Parti Perhubungan Bersatu. Ini jelas. Dulu pun saya dah bercakap. Sebab itu sekarang ni mereka beria-ia menekan Yang Amat Perdana Menteri supaya memberikan jawatan timbalan Perdana Menteri kepada Parti Bersatu, supaya nak digunakan sebagai antara modal berpolitik. Saya mengharapkan agar Yang Amat Perdana Menteri tak payah nak layan. Kalau mereka merasakan kecewa, kita lebih kecewa lagi. Kalau merasakan mereka nak tekan, silakan. Tekanlah butang itu. Warga UMNO di peringkat akar umbi sudah bersedia. Kita menanti. Jangan diletihkan kita dalam penantian yang tidak menentu. Kemana kita? Kita adalah untuk menuju ke Putrajaya. UMNO sudah mula bangkit. Cuma yang kita rasakan lagi lewat, maka peluang untuk Parti Keadilan itu dilihat hadir. Itu saja. Kalau pilihan raya lepas saja Johor, lepas Melaka Johor itu lagi besar kemenangan kita. Dalam keadaan sekarang, sebab itu lagi lambat kita mengadakan pilihan raya, banyak lagi lah pelbagai fitnah bertaburan, macam-macam isu akan digunakan. Yang Amat Perdana Menteri, saya mengharapkan agar apa yang diharapkan oleh pimpinan UMNO, sebagaimana kata Presiden UMNO Datuk Zahid Hamidi, sebab kita mahukan mewujudkan kestabilan politik demi lestari ekonomi negara. Kita mahu segera memperbaiki ekonomi negara dan kita mahu menyusun strategi dalam menghadapi tsunami ekonomi dunia yang sudah pun diambang jendela, sudah pun hampir untuk menerobos ke negara kita ini. Dengan kepimpinan, dengan kestabilan politik, kita mampu menangani ini. Kerana terbukti, UMNO mampu. Tak ada jasanya. Kita pernah mengalami pelbagai krisis ekonomi, tapi dengan kesepaduan, kesepakatan kita bersama, dukungan daripada rakyat, kita mampu menyelesaikan ataupun menghadapi serangan ekonomi walaupun ia melanda seluruh dunia. Kerana negara kita ini negara pengeluar. Kita juga ada hasil bumi dan kita mampu untuk berhadapan. Segerakanlah pilihan raya ini untuk kita menjelmakan kestabilan politik yang semakin bercempera. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.